Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizad di sini. Lazimnya channel ni tentang fitness, kecergasan, kesihatan. Tapi topik video kali ni agak berbeza tapi masih bermanfaat. Iaitu macam mana kita nak detect scammer di online marketplace seperti Mudah, Carousell ataupun Facebook Marketplace. Tetapi peraturan nombor satu yang anda perlu tahu adalah kalau boleh jangan berurusan melalui postage. Kalau boleh untuk tempat-tempat macam ni anda buat COD ataupun jumpa face to face dan jumpa di tempat yang ramai orang. Tapi video ni akan fokus kepada pilihan kedua, iaitu macam mana kalau anda kata anda memang terdesak, memang terpaksa deal melalui postage. Sekali lagi anda perlu tahu kalau anda kena scam dengan kaedah ini, anda 100% bertanggungjawab. Dan Aizat buat video ni pun sekadar untuk mendidik supaya anda dapat membuat pilihan yang lebih bijak, tapi ultimately itu adalah keputusan anda. Kalau anda report kepada polis, kepada bank pun, dalam kebanyakan kes 99% anda takkan dapat balik duit tersebut. Cuma apabila anda report tu, mereka dapat blacklist ataupun mereka dapat mark nombor dan juga account bank tersebut lah. Tapi tak semua yang berada di marketplace ni adalah scammer. Actually, Aizat nak kongsikan ni adalah dua situasi yang lebih kurang, iaitu Aizat nak beli kamera, tapi satu adalah obviously scam dan satu lagi telah berjaya berurusan melalui postage. Actually, kamera yang Aizat gunakan ni adalah daripada transaksi tersebut. Okey, jom kita tengok situasi scammer dahulu. Apa tanda-tanda ataupun red flags yang menunjukkan dia adalah seorang scammer? Pertama sekali adalah harga tak masuk akal. Kalau kita bandingkan dengan iklan-iklan lain, meskipun second hand, harga yang ditawarkan ini sangat-sangat murah. Ini baru tanda yang pertama. Boleh saja orang yang betul-betul nak jual ni, dia letakkan harga lebih murah. Anda kata dia urgent ataupun perlukan duit dengan segera. Jadi ini baru tanda pertama. Kita tengok apa lagi tanda lain. Cara penulisan detail di iklan dia, selalunya tapi tak semestinya scammer ni malas tulis diorang punya details. Kalau orang yang betul-betul nak jual barang dia sendiri tu, dia akan tulis info yang lebih lengkap seperti condition, aksesori apa yang dapat dan lokasi mana yang boleh COD dan adakah dia provide postage dan sebagainya. Macam dalam gambar ni lah. Selalu scammer bukan saja malas nak tulis details ni, tapi mereka akan terus letak nombor telefon. Dan actually di Shopee ataupun Carousell, kalau tak silap saya, anda tak boleh letak nombor telefon. Kalau sistem dia detect, dia takkan post iklan tersebut. Jadi anda akan nampak scammer ni lazimnya dia akan gunakan nombor telefon dalam bentuk perkataan, dan dalam contoh ni dia gunakan font yang berbeza yang tidak dikesan oleh sistem. Okey, red flag yang ketiga, kita boleh tengok akaun dia. Cara nak kenal scammer, akaun diorang ni baru dibuat selalunya pada hari sama barang mereka diiklankan. Sangat jaranglah akaun diorang ni adalah akaun yang lama, sebab scammer ni selalu guna akaun yang pakai buang je. Okey, ini contoh seller yang trusted. Anda tengok akaun dia dah lama, ada banyak iklan lain, semuanya kamera verified, dan no surprise ini adalah daripada akaun kedai kamera. Tapi kalau kita tengok contoh lain daripada private seller, akaun ni dah lama, verified dan ada sejarah pelbagai iklan lain, jadi lebih dipercayailah. Tapi boleh jadi penjual ni adalah pengguna yang baru. Dia baru buat akaun semata-mata untuk jual barang dia tu. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita check je lah dan tengok tanda-tanda yang lain. Salam, kamera 50 masih ada? Masih ada, full set, termasuk lens 14 to 45mm. Cik dari mana? Saya di Perak, Jalan Betong Pengkapan Ulu, bos. Okey, anda boleh detect tak tandanya, iaitu alamat berbeza daripada iklan. Jadi kalau anda seorang seller yang serius, of course anda akan letak area yang betul untuk memudahkan proses COD. Saya di Perak juga, di UC Tanjung Malim. Jauh juga tu. Okey, boleh post sekarang ya? Selamat ke kalau post? JNT atau GDEX, post laju boleh. Okey, nak tengok dulu boleh semua barang yang akan dapat. iCourier under insurance ya? Okey. Masih ada warranty Canon? Warranty till August 2, 2022 only. Okey, boleh bagi account transfer? 1,500 kan? Ada kurang lagi tak? Dan satu lagi anda perlu tahu, sebagai seorang pembeli anda berhak tanya je banyak soalan untuk pastikan kesahihan dan pastikan betul-betul trusted seller ni. Jadi jangan rasa anda susahkan diri dengan minta pelbagai gambar, pelbagai bukti semua ni, selagi tidak salah lah. Jadi di sini Aizat minta gambar barang tu. Kalau seller yang betul, mereka tak ada masalah pun untuk memberikan semua bukti ni. Okay, yang ni dia send account dia, tapi kemudian dah tengok dia delete balik lah mesin ni. Sebab apa? 1,500 postage free. Bagi postage detail abang. Korea apa? Maaf, dia tanya banyak. Ambil langkah keselamatan tambahan sebab beli through postage di Mudah ni tak secure. Ada pengalaman kena scam. Harap faham. Okay, actually kalau scam ke tak kena scam pun, cakap anda pernah kena scam ni lebih mudah lah untuk seller tu nak faham kalau dia manusia lah. Saya jujur bang, aku snap mau gambar before postage ya. Once transfer, iCourier immediately dan WhatsApp tracking slip. Don't worry. Okay, your Mrs. Senor Jalila, right? Kenapa gambar di Mudah yang ni tapi gambar di atas banyak aksesori? Okay, seller ni walaupun scammer, dia masih beri gambar. Tapi kalau anda tengok, gambar yang dia send ni penuh dengan aksesori semua. Padahal iklan di Mudah tu ada sekeping gambar je dan tak ada pun aksesori tambahan semua ni. Satu lagi, gambar ini nampak suspicious, macam dicuri oleh seller lain. Yes, itu juga salah satu cara mereka beroperasi, iaitu mereka ambil gambar dan info daripada penjual yang sebenar
Cumanya apabila mereka buat iklan tu, mereka letak nombor telefon mereka lah untuk di-scam. Jadi salah satu cara untuk anda mengatasi ni, apabila anda minta gambar tu, minta sekali mereka tulis nama, masa dan juga tarikh pada sekeping kertas dan ambil gambar produk dan juga kertas itu sekali. Okey, ini adalah cara yang paling secure untuk mengetahui mereka ada ataupun tidak barang tersebut. Lazimnya scammer ni mereka letak iklan je, barang itu tak ada. Jadi kalau mereka tak boleh provide gambar ini, 100% mereka adalah scammer dan anda boleh stop di situ saja perbualan. Tapi dalam contoh ni Aizat bersembang lagi dengan dia untuk memberikan anda apa lagi tanda-tanda ataupun red flags yang mereka adalah scammer. Jadi kalau anda mendapati video ini informatif dan membantu, Aizat sangat menghargai kalau anda boleh tekan like, subscribe dan juga share kepada yang lain. Okey, jadi red flag yang seterusnya kita tengok akaun WhatsApp dan nombor telefon. Anda mungkin rasa selamat sebab orang ni pakai nombor telefon Malaysia dan ada profile picture dengan family, happy lagi. Tapi sorry to say, benda ini pun sangat mudah untuk ditipu. Contohnya untuk nombor telefon, orang overseas pun mudah untuk mereka dapatkan nombor telefon Malaysia dan gunakan nombor telefon tempatan untuk chat dengan anda. Dan dari segi profile picture WhatsApp ni, mereka actually apa yang berlaku adalah mereka curi sahaja gambar yang mereka dapat di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Yes, memang nampak macam orang betul dan sebagainya dan happy semua tu ada family. Itu adalah untuk lebih mudah anda terpedaya. Tapi satu lagi saya nak kongsi, macam mana anda nak check nombor telefon tu, anda boleh guna website Truecaller di mana anda boleh nampak apa yang orang lain save nombor itu sebagai. Jadi kalau anda letak nombor telefon sendiri, macam contoh ni Azad letak nombor sendiri, akan keluar BSK Coach Azad. Betul lah tu, nama sama dengan apa yang orang save as contact. Tapi kalau kita tengok scammer ni, nama yang orang save berbeza daripada nama yang diletak di mudah. Antara website lain untuk semak nombor telefon maupun akaun bank adalah scam.my dan juga CCID Portal. Tapi selalunya susah untuk detect sebab nombor telefon ni boleh pakai buang begitu saja dan nombor akaun bank boleh tukar kedai. Apa maksud kedai tu? Nanti Azad akan explain. Yes. Okay, yang dia delete ni dia send emoji tengah marah. Lepas tu dia tarik balik sebab dia macam yelah dia nak persuade supaya transfer juga duit tu. Jadi how? Interested atau Okey, nombor 7. Mereka mendesak dan tidak beri info sebelum bayar. Mereka push anda untuk buat juga transaksi tu, buat juga transfer duit. Tapi lepas anda transfer, mereka diam saja. Okey, yang ke-8. Kalau akaun bank yang diberi itu berbeza dengan nama seller, itu juga salah satu petandanya. Tapi jangan terpedaya anda kata nombor akaun bank yang diberi itu adalah nama tempatan sebab mereka menggunakan akaun kedai. Apa maksudnya adalah mereka upah orang tempatan untuk menjadi kedai akaun, guna akaun bank mereka. Jadi apabila anda transfer duit tu, anda transfer kepada kedai ni dan kedai ni yang akan transfer kepada scammer tersebut dan mereka dapat sedikit komisen lah, sedikit potongan daripada sejumlah wang tersebut. Mereka kata buat duit dengan mudah. Tapi apa yang berlaku adalah kalau ditangkap oleh polis, yang kena adalah kedai, manakala scammer tu bebas saja. Sebab tu scam ni sangat sukar untuk ditrace dan keberangkalian anda nak dapat duit anda balik tu adalah sangat-sangat tipis. Okey, di sini saya trick dia sikit. Kan kita tengok di mudah tadi, nama seller ni adalah lelaki. Tapi bila saya tanya, your Mrs. Nur Jalila right? Dia pun cakap ya. Seringkali scammer ni mereka gunakan pelbagai identiti. Jadi mereka tak tahu pun nama apa yang mereka gunakan pada ketika itu. Jadi anda cakap lah mereka Mr. Ali ke Mr. Johnson ke apa ke, mereka macam ya je. Dan satu lagi, kadang mereka gunakan pelbagai nama sampai mereka nak cipta nama untuk scam pun dah tak kreatif. Kita tengok contoh ni, Saufi binti bin. Dan red flag yang terakhir adalah anda tengok cara mereka bercakap. Kalau dalam contoh ni, walaupun orang Melayu tapi cara mereka cakap tu tak macam orang Melayu. Awal-awal panggil bos, lepas tu panggil abang. Saya cakap Melayu, dia reply English. Dan untuk contoh ni, saya sengaja tulis macam ni. Untuk orang tempatan boleh je faham, tapi kalau scammer overseas yang guna Google Translate ke, mereka sedikit lost lah. Tapi kadang mereka ada juga orang yang tempatan yang membantu untuk mereka tolong translatekan apa yang dimasukkan. Okey, bonus ni baru perasan bila edit dia punya nombor telefon tu yang tulis dekat description dengan yang letak di mudah berbeza. Jadi itu adalah 10 red flags ataupun petanda yang menunjukkan dia adalah seorang scammer. Kalau ada lagi yang Aizat terlepas, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Tapi sekarang kita nak tengok satu lagi contoh di mana Aizat beli kamera juga tapi daripada seller yang lebih mudah dipercayai dan alhamdulillah transaksi ataupun barang tu diterima dengan baiklah. Salam, saya berminat dengan kamera M200 tu. Wassalam, boleh still available. Dah lama mencari, hari-hari cek mudah. Tapi boleh kurangkan lagi tak? 1.600 paling kurang saya boleh bagi Cik. Free postage. Saya bagi sekali resit dan slip warranty. Kalau setakan, boleh COD tak? Maaf tak boleh Cik. Sebab saya bekerja dalam UUM sekarang. Kalau keluar kampus kena buat swab test. Tak pun Cik buat payment saya post dulu. Pas tu kalau ada apa-apa masalah Cik boleh kontak saya semula. Tak ada masalah. Bukan apa, kalau mudah saya dah tak berani beli postage. Pernah kena scam sebelum ni. Tak. Saya bukan summer. Satna saya buat video. Lagipun sekarang tak ada lagi 1,200. Masuk Februari baru boleh cukupkan. Berapa budget Cik? Sekarang baru 1,400. Minggu pertama Februari baru boleh cukupkan duit. Kalau ada orang lain nak beli, tak apalah, kak jual je lah. Nak guna segera tak kisah.
1.400 dulu pun boleh. Kalau dapat lagi cepat lagi bermanfaat untuk upgrade kualiti video YouTube. Macam ni lah, cik bayar dulu 1.400. Ni link channel saya. Next mon agak-agak berapa hari bulan boleh bayar. Minggu depan Februari paling lewat minggu kedua. Donate subscribe. Thank you. Boleh lah tak ada masalah, office ket UUM ni panas. Takut tak tahan kalau letak sini lama-lama. Kalau macam tu dalam petang ataupun malam ni saya transfer. Okey, kalau jadi saya post esok. Okay, thank you. Apa pun nanti saya rujuk balik. Nanti saya bagi sekali warranty kad nah, boleh pi dekat mana-mana Canon. By the way, kenapa nak jual? Baru itu. Saya sebelum ni beli ingat nak guna untuk program-program UUM tapi disebabkan pelajar-pelajar dari luar negara tak boleh masuk. Jadi tak ada program dah. Memang tak ada function dah lah kamera tu. So jual jala. Beli pun duit sendiri bukan load university. I see, kira tak sempat nak guna lah. Guna juga lah ambil video gambar 2 ke 3 keping masa awal-awal dapat tu. Lepas tu dah lah. Jadi sekali lagi anda nak berurusan secara postage, pastikan anda gunakan penilaian akal fikiran anda. Jangan tertipu, jangan rasa terdesak untuk membeli sesuatu barang tersebut, melainkan anda rasa memang anda perlukan. Jadi itu saja untuk video kali ini, harapnya bermanfaat. Okay, saya sangat menghargai kalau anda boleh tekan like, subscribe dan juga share supaya orang lain pun tidak tertipu. Okay, berbilion-bilion, beribu-ribu ringgit telah hilang daripada sindiket scam ini. Alright, itu saja. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.